Okey, termasuk soalan elektromagnet lagi. Ini dia punya konstruk memahami lah. Untuk esei memahami Tak boleh buka full screen tak. Besar sikit. Kurang je tengok. Jadi bawah pula kita. Tak, cikgu tak. Yang tadi tu, Ha? tak tahu cikgu dah stop share ke? Oh, patutlah. Ya. Oh ya, oh dia kena stop share. Patut je besar. Okey. Stop sharing. Oh dia macam tu punya. Okey. Terima kasih. Okey, soalan ni memahami. Kamu tengok sama-sama cikgu lah. Terima kasih. Keluarkan dia punya pen dulu. Senang sikit. Okey, tak apalah ni tentang markah. Tak apalah, kita laju-laju sikit lah Okey. Esei memahami. Ni soalan ni. Tengok soalan ni Dia kata sini dua jalur kupra nipis PQ. Ada P dengan Q Ada PQ dan RS. Okey kan? Okey, terangkan apakah berlaku pada PQ dan S apabila switch dihidupkan. Jadi bila switch dihidupkan, dia kata apa yang berlaku? Ni soalan susah sikit lah kan. Jadi bila apa poin pertama? Ada 4 markah. Jadi kamu tulis ada 4 poin. Sekurang-kurangnya 4 poin. Kalau kamu tulis 3 poin, 3 markah lah kamu dapat. Kalau betul semua. Kalau kamu tulis 6 poin, 4 dia betul, 4 markah penuh lah. Senang. Itu cara dia. Jadi yang pertama sekali kamu cerita tentang bila switch ditutup, arus akan mengalir. Betul tak? Arus akan mengalir. Jadi kita tengok sini lah bila switch ditutup. Kita switch tutup kan. Arus mengalir ke terminal positif ke negatif. Jadi arus pun mengalir. Ini arus mengalir ke atas. Betul tak? Ini dia akan bergerak ke sini. Lalu sini. Dan arus bergerak ke bawah. Dan terus melengkapkan litar. Boleh Okey Okey, pada pandangan atas, katakan mata kamu di sini. Kamu dapati arus dari mengalir pada apa? RS ke SR? SR. SR kan? Ni mata ni macam mata tak nampak mata pula ya. SR kan? Okey, kalau mata kamu letak di sini pula, kamu dapati arus mengalir pada PQ ke QR? Sorry, PQ ke QP? PQ kan? Okey, sekarang nak tanya kamu. Mata ini nampak arus masuk ke keluar? Arus keluar. Arus keluar, bagus. Mata ni nampak arus? Masuk. Arus masuk. Nampak? Satu arus masuk, satu arus keluar. Kita nampak. Itu yang penting. Itu idea yang ada kat sini. Okey kan? Okey, lagi kamu tengok sini. Apa ni? Ni. Okey, dekat sini. Apabila switch dihidupkan, arus mengalir daripada SR dan ke PQ. Nampak? Ini markah pertama. Senang dapat markah pertama kan? Markah kedua apa sini? Bila arus mengalir apa? Ingat tak? Apa laku kata? Bila arus mengalir dalam konduktor, apa hasil? Medan magnet. Kan medan magnet terhasil tu. Yang medan magnet yang bentuk yang tu bentuk bulat apa semua. Nanti betul ni kan medan magnet terhasil. Faham? Jadi medan magnet akan terhasil. Sebab tu kita arus keluar, arus masuk tadi. Sebab arus ibu jari. Yang jari lain tu sebagai medan magnet. Medan magnet akan terhasil. Dia kata sini kan. Jadi menghasilkan medan magnet. Sebagai medan magnet. Tadi kamu kata arus dihidupkan. Arus mengalir. Ini markah pertama. Kedua, medan magnet terhasil. Nampak tak kan? Terhasil. Okey, lepas tu medan magnet terhasil apa kita dapat kat sini? Okey, arah medan magnet. Okey, kalau kamu dah macam buntu tak ada jawab kamu lukis gambar. Kamu lukis, kamu terangkan. Dekat mana PQ tu arus masuk, SR tu arus keluar, kamu lukis bentuk dua bulat tu. Arus masuk keluar kan. Tapi kalau dengan ayat tengok jawab macam mana kan. Dekat sini. Medan magnet di tengah adalah sama arah. Ini hasil pada lukisan kita. Nanti aku tunjuk sekali lukisan jadi medan magnet tengah adalah sama arah. Masa dekat tengah ni ada medan magnet paduan. Daripada dua medan magnet ni. Daripada SR, PQ ada dua medan magnet. Terhasilnya medan magnet paduan di tengah-tengah tu. Okey. Dan medan magnet di tengah lebih kuat. Dekat sama arah dia lebih kuat. Okey, kita ambil apa kan?
Dan kedua, kepingan menolak antara satu sama lain. Macam mana cara menolak, kita tunjuk sini. Okey kan? Tengok ada penerangan ni kan. Menolak satu sama lain. Ni gambar. Nampak tak? Ini yang tadi, yang ini kan. Ini adalah kita panggil arus keluar kan. Arus keluar itu SR pada pandangan atas. Mata yang ni. Mata ni. Betul? Mata ni kan. Mata ni yang tengok. Okey, yang ni adalah PQ. Mata ni yang tengok. Boleh? Okey. Jadi ini lawan jam. Lawan jam. Arus masuk. Arus masuk. Sorry, arus masuk. Arus keluar. Sorry. Kita silap. Arus keluar. Betul tak? Ini arus masuk. Okey. Ikut jam. Betul tak? Jam. Dan kita dapati di tengah-tengah ni arah sama. Ini arah ke bawah. Ini pun arah ke bawah. Nampak sama kan? Jadi ini adalah medan magnet paduan. Medan magnet paduan dia kata kat sini. Medan tengah adalah sama arah. Betul tak? Arah dia ke bawah. Okey kan? Sama arah. Okey. Kalau kamu tak tulis ni pun tak apa. Kamu tak tulis sebab ada gambar. Dalam gambar okey betul. Lepas tu dia kata medan magnet tengah lebih kuat. Ni kamu elok tulis lah. Sebab nak kata kuat tu maksudnya dia punya medan magnet semakin apa? Lebih rapat. Lebih rapat. Maksudnya lebih kuat. Rapat dia kuat Jadi sebab medan magnet di tengah ni kuat. Ni betul lah. Cuba padam dulu lah bagi kamu. Sebab medan magnet tengah ni kuat, kita buat B tinggi. Buat warna lain lah Nampak macam susah Ada warna lain tu kan. Ni dekat warna lain. Kita ingat Tengok. Ni warna. Kamu tahu tak? Tak tahu Tak tahu Oh, itu lebar dia kan? Ni lebar dia. Kat atas 3 dot tu kan? Atas 3 dot ni lain tu. Tak boleh. Cikgu ni lah. Kita buat besar lah. Lebar sikit kan. Dia ni. Okey. Kita ambil ni lah. Warna ni lah kot Tak apalah tengok. Okey. Ni B. Terus. Lebar ni. Tekan lagi satu tu. Gambar pensel tu. Yang mana? Gambar pensel tu. Pensel ni ni. Tak Tak boleh pula. Ni. Ada tulisan kecil Saiz dia. Besar ni lah kot. Tengok ni Okey dah. Kita padam dulu. Okey ni kot. Okey ni B. Tak apalah kot. Cikgu rasa. Tak apalah kita buat biasa tadi lah kot Sampai nak tunjuk kan. Masalah. Okey ni B tinggi. Boleh B tinggi. Di tengah-tengah. Dan di sebelah ni B dia rendah. Ni B dia rendah. Betul tak? Dan B dia rendah. Apa terhasil? Medan magnet di tengah tu tinggi. Medan magnet yang sebelah-sebelah tu adalah rendah. Jadi apa berlaku? Perbezaan kekuatan medan magnet akan menghasilkan magnitude. Menghasilkan apa? Menghasilkan daya. Jadi menghasilkan daya, dia akan bergerak pada arah ke sini. Daya ke sini, daya ke sini. Boleh? Sebab ni tinggi ke rendah. Tinggi ke rendah. Tinggi ke rendah, daya terhasil. Boleh faham dah ni? Jadi plat ni akan macam ni. Dia akan tertolak macam ni. Dia jadi macam melengkung sikit. Bila arus tu lagi tinggi, lagi kuatlah melengkung ni. Tu dah. Sebab ada tengah dia kekuatan medan magnet. Boleh faham tu. Jadi dalam gambar ni tak ada masalah kalau kamu lukis. Soalan macam ni cikgu cadangkan kamu sambil tulis, sambil tu melukis. Kalau kamu tulis saja kan, masalah nanti. Takut tak tahu nak terang. Bila kamu lukis, lagi cantik. Jadi nak dah dapat markah penuh tu tinggi. Lukis sambil menulis. Tu dia. Okey Okey, cikgu teruskan lagi. Ni gambar ni ada punya penerangan lebih jelas lah Tengok ni. Okey, tengok sini. Okey, ni gerakan arus. Arus Okey, arus yang mengalir. Ni mata belah pandang PQ. Dapati arus masuk. Betul, arus masuk. Tu dia. Itulah arus masuk dia. Boleh Arus masuk ikut jam dan medan magnet dia ikut jam lah.
arus masuk ikut jam kan. Okey, mata di sebelah kanan itu RS, arus keluar. Medan magnet dia macam tu. Arus keluar lawan arah jam. Boleh kan? Dan kita lukiskan apa yang dilihat oleh dua biji mata ni. Di sini, nampak? Kan? Dan dilukiskan, dia jadi macam ni. Gambar tadi. Masuk keluar jadi macam ni. Dan dapat di tengah adalah kekuatan medan magnet yang paling tinggi. Tengah adalah kekuatan medan magnet yang paling tinggi. Medan magnet paduan. Okay. Dan kita kata kekuatan medan magnet sini adalah lemah. Ini lemah. Dan di tengah ni adalah paling tinggi. Jadi daya terhasil. Daya terhasil pada arah F ni. Boleh faham tak ni? Betul. Tapi kamu lukis kena cantik sikit, jangan teruk-teruk sangat. Contoh. Contoh kalau orang tak faham, masalah juga. Kan? Tu maksud dia lah. Okey, ada soalan? Ada soalan tak dah? Okey, tak ada. Kita buat lagi satu lah. Satu lagi last ni kot kan. Tunggu mak ayah kamu last soalan. Okey. Soalan ni, dia kata ni. Najam menunjukkan sebuah motor elektrik menggunakan bekalan. Motor elektrik maksudnya menggunakan tenaga elektrik. Contoh motor elektrik, kipas. Motor elektrik, kipas kan. Dia pakai bekalan 12 volt. Ni ada bab bab elektronik sikit. 12 volt ni tukar daripada 240 volt ke 12 volt ni ada transformer lah apalah kan. Okey. Terangkan bagaimana motor tersebut boleh berputar. Dia tanya macam mana berputar aja. Jadi maklumat pertama, putar maksudnya apa? Adanya daya. Kenapa daya terhasil? Ada medan magnet ataupun elektromagnet. Jadi ayat pertama kamu tengok sini kan. Cikgu ada penerangan lain lah kat sini kan. Kat sini, apabila arus mengalir melalui amata. Arus mengalir dalam amata ni kan, yang emitter kan. Dia punya ni. Dia punya ni lah, apa nama ni? Ni, gegelung ni. Bila arus mengalir dalam tu. Apa-apa mesti start dengan arus mengalir. Arus mengalir. Sebab kita ada bekalan ni kan. Bekalan kuasa ni. Okey. Yang kedua, arus mengalir dia kata gambar. Padahal lah. Arus mengalir dalam emitter. Okey. Lepas tu dia kata apa? Medan magnet akan terhasil. Okay. Arus mengalir. Medan magnet dihasilkan. Boleh Okey kan? Oleh gegelung pembawa arus. Dan bergabung dengan medan magnet kekal. Faham maksudnya kekal? Kekal yang ni lah. Maksudnya di sini arus masuk keluar yang ni. Masuk. Kalau kita ambil mata kita kat sini. Mata kat sini. Mata ni arus masuk Okey, yang di sebelah sini arus keluar. Jadi dengan gambar ni macam ni. Arus masuk, arus keluar. Boleh faham tak ni? Jadi dua cabang. Satu arus masuk, satu arus keluar. Dalam ni kan. Okey, dah akan bergabung dengan medan magnet kekal. Seperti gambar ni, nampak kan? Gambar ni. Cikgu ulang balik. Ini arus masuk daripada sini. Ni arus masuk. Boleh kan? Di sini tak nampak arus keluar. Ini. Boleh kan? Tu dah. Okey, pertama arus mengalir. Medan magnet terhasil. Dan bergabung dengan medan magnet kekal. Apa jadi? Sebab tak gabung dengan kekal tu jadi daya tu. Daya terhasil lagi kan dia kata. Okey, sini kamu tengok kan. Sini arus masuk, arus keluar. Okey. Dia hasilkan medan magnet yang tidak seragam. Ni tak apalah. Menghasilkan medan magnet yang tidak seragam. Ataupun kita panggil medan elastik. Seperti itu lukis dalam gambar ni. Kalau kamu tak sebut elastik, kamu lukis ni pun cantik dah. Okey kan. Medan elastik terhasil. Jadi sepasang daya. Yang penting kat sini daya terhasil. Daya yang sama. Yang sama dari segi apa? Sama ni. Sama dari segi nilai dia. Magnitude. Magnitude yang sama. Tetapi bertentangan arah. Dengan arah. Dihasilkan. Menghasilkan daya putaran. Jadi dia akan berputar dalam tu. Dalam ni. Dia akan berputar. Jadi cara yang paling baik kat sini. Poin yang penting. Harus mengalir. Medan magnet terhasil. Okey. Lepas tu kamu kata apa? Medan magnet yang tidak seragam. Ataupun kamu tulis medan elastik pun boleh. Terhasil. Medan elastik terhasil. Okey. Okey. Lepas tu kamu kata daya putaran terhasil. Daya putaran ataupun daya lah penting. Penting daya kata ni. Daya putaran terhasil.
Lepas tu kamu lukis gambar. Faham ke ni? Lukis gambar ni. Itu cara yang paling baik lah. Tak kisahlah kalau kamu nak buat sini arus masuk ke sini arus keluar, tak ada masalah. Sebab ini arus lalik. Arus lalik kan, beritahu kamu. Arus lalik, motor arus lalik dia pakai 2 cincin. Okey, ulang balik kan. Kalau arus ulang alik, arus ulang alik kan. Ulang ulang alik. Ada 2 perkataan kan? Jadi 2 cincin. Ya, macam gambar ni. 1 cincin, 2 cincin. Ulang alik. Ni arus ulang alik. Bentuk dia. Kalau arus terus. Nampak? Terus. Satu perkataan. Satu perkataan je jadi 1 cincin. Tapi cincin dia cincin macam terbelah. Cincin dia terbelah. Cincin terbelah. Tu bezanya motor arus terus dengan motor arus ulang alik. Boleh faham? Ini arus ulang alik. Sebab apa? Ada 2 cincin. Kita pakai arus ulang alik. Okey, ada soalan? Okey, tak salah kita sambung lagi lah. Okey, terima kasih. Sekian cikgu kan. Mana tanah kan?